Dalam kita sedang mengimarahkan bulan Ramadan, jangan lupa kita sekarang ini masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19. Kita sedang memasuki fasa peralihan ke endemik. Kita belum masuk endemik lagi. COVID-19 masih ada. Jadi kita ingin berdiskusi dengan lebih lanjut apakah antara SOP terkini dan bagaimana anda sebagai orang ramai boleh memainkan peranan untuk mematuhi semua SOP dalam kita sedang menghadapi ataupun beralih secara berperingkat ke fasa endemik hari ini. Kita bawakan Dr. Musa Nizan Mustalkah, iaitu pakar perubatan kesihatan awam Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih doktor bersama dengan kami. Kita mulakan terlebih dahulu dengan mungkin respon daripada pihak doktor untuk kita melihat selepas beberapa hari diumumkan transisi peralihan ke endemik. Jadi apakah mungkin respon daripada pihak doktor berkenaan tentang proses peralihan dan proses transisi ini doktor? Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum, transisi ke arah fasa peralihan ke endemik ini merupakan satu fasa yang permulaan untuk kita keluar ataupun exit strategi yang membolehkan kita semua kembali kepada kehidupan yang hampir normal selepas lebih 2 tahun berperang dengan COVID. So secara asasnya kita mengetahui bahawa kes-kes masih juga dilaporkan dan pada permulaan dulu kita memang berobjektifkan untuk memastikan bahawa kes-kes dapat dikurangkan sepenuhnya, tetapi seperti kita maklum bahawa kita kena hidup bersama dengan COVID pada masa kini, tapi dengan cara yang lebih selamat, di mana kita ada satu SOP di fasa peralihan endemik yang telah dipermudahkan daripada 181 SOP Pelan Pemulihan Negara sebelum ini, yang di mana dia disokong dengan 10 keperluan yang menjelaskan risiko jangkitan, penilaian risiko serta tindakan pencegahan yang perlu diambil oleh individu, penggembara, majikan dan pihak bertanggungjawab ke atas premis yang dijelaskan seperti yang kita tahu dalam 10 keperluan tersebut adalah memakai pelitup muka di tempat awam yang masih kita amalkan dan masih diteruskan, dan juga di mana kita memastikan penjarakan fizikal dengan penjarakan yang munasabah. Kita juga dalam satu SOP itu juga kita hendak memastikan sistem pengudaraan ataupun ventilasi yang baik di dalam bangunan. Kita memperincikan juga tentang menjaga kebersihan tangan, memastikan kebersihan premis dan juga melakukan ujian COVID-19 berdasarkan strategi pengujian COVID-19 kebangsaan. Dan di mana juga di dalam SOP ini juga kita menekankan juga di mana pengurusan kes yang dicaki atau disahkan COVID mengikut garis panduan yang telah ditetapkan serta mematuhi keperluan vaksinasi untuk aktiviti tertentulah. Okey. Doktor, kita dapat saksikan sekarang ini ada banyak sebenarnya SOP yang telah pun dilonggarkan ataupun dibuang daripada 2 tahun yang lepas sewaktu kita mula-mula menghadapi COVID-19 ini. Apa relevan SOP ini dilonggarkan dengan fasa peralihan endemik kita ini? Okey, seperti kita tahu dalam fasa peralihan endemik ini, kita belajar untuk hidup bersama virus, seperti saya katakan tadi, living with COVID-19, tapi kita nak hidup dalam keadaan yang paling kurang mengganggu kehidupan harian kita dengan mengamalkan langkah-langkah kesihatan awam bagi melindungi diri, keluarga dan masyarakat. Seperti kita tahu, pada awal pandemik COVID ini, Perintah Kawalan Pergerakan yang dijalankan telah menyebabkan banyak aktiviti kehidupan masyarakat terjejas, terutamanya dalam aspek sosial dan ekonomi. Kita banyak mendengar keluhan-keluhan di luar sana, ramai yang terjejas. Dan kelonggaran ataupun dengan menjadikan satu SOP ini sahaja adalah untuk membantu masyarakat Malaysia, terutamanya keluarga Malaysia untuk meneruskan kehidupan bersama COVID-19. Pada masa yang sama membangunkan kembali ekonomi negara. Sebolehnya kita menjalani kehidupan virus, tetapi amalan-amalan pencegahan masih perlu dipraktikkan
terutamanya untuk melindungi golongan berisiko tinggi, terutamanya orang yang kurang upaya yang kita tahu, warga emas, orang asli, pesakit dialisis, serta yang berpenyakit kronik. Dan juga terutamanya kanak-kanak yang belum layak untuk menerima vaksin atau belum diberikan vaksin lagi. Ya, Doktor, berkenaan juga tentang kalau kita lihat setelah diberikan kelonggaran untuk merapatkan saf di masjid dan juga di surau, serta untuk kita memberikan kebenaran untuk kapasiti yang ditingkatkan di bazar-bazar Ramadan dan juga di tempat-tempat awam. Jadi bagaimana pematuhan kepada SOP dan juga usaha kita untuk mengurangkan penularan COVID-19 boleh dilakukan di kawasan-kawasan tersebut, Doktor? Okey, kita tahu risiko penularan adalah tinggi di mana terdapat perhimpunan beramai-ramai, terutama di tempat tertutup dan juga di mana mempunyai kurang ventilasi. Okey, bagi kita sedia maklum, masyarakat memang harus tetap berwaspada kerana virus ini masih menular. Tetapi dalam pada masa yang sama, kita juga masih memberikan kepada masyarakat bahawa kepentingan untuk mengamalkan terus langkah-langkah pencegahan yang telah dinyatakan tadilah, seperti pemakaian penutup pelitup muka, memastikan penjarakan yang munasabah. Di dalam fasa peralihan ini juga di mana kita tahu bahawa keprihatinan kerajaan masih diteruskan dengan memastikan pemberian vaksin diteruskan supaya kita dapat mencapai liputan imunisasi 90% semua populasi masyarakat Malaysia. Dan juga kita menekankan tanggungjawab individu serta solidariti community, di mana konsep hidup ini kerajaan beralih daripada peraturan-peraturan yang mungkin dikatakan ketat sebelum ini, tetapi menggantikannya dengan panduan kesihatan umum. Antaranya kita berkomunikasi dengan tingkah laku yang selamat yang boleh diamalkan oleh orang ramai untuk menguruskan risiko diri mereka sendiri. Oleh itu mungkin dengan adanya macam bazar Ramadan ataupun aktiviti yang diamalkan di masjid, kita mengharapkan masyarakat mempunyai diri melaksanakan panduan kesihatan awam yang telah kita gariskanlah supaya untuk memastikan mereka selamat dalam melakukan aktiviti seharian mereka. Doktor, dari masa ke masa kita dapat saksikan ada banyak sebenarnya perubahan terhadap SOP yang dikenakan daripada awal pandemik sampai sekarang. Jadi untuk kita yang sudah masuki fasa peralihan endemik ini, adakah SOP ini masih lagi bersifat dinamik? SOP ini actually dibuat adalah untuk memastikan bahawa kita masih boleh mengawal penyakit ini, kerana seperti kita tahu penyakit contoh penyakit yang telah yang endemik seperti malaria ataupun denggi adalah endemik di Malaysia. Walau bagaimanapun penyakit itu berada dengan stabil, di mana langkah kawalan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan dalam memastikan sekiranya jangkitan berlaku, kita akan mengambil langkah-langkah kawalan yang sesuai untuk memastikan penyakit tersebut dapat dibendung daripada terus menjadi wabak. Oleh itu, COVID-19 ini masih merupakan penyakit yang berbahaya bagi setengah golongan tertentu seperti warga emas yang saya sebutkan tadi, dan kita bertanggungjawab untuk melindungi golongan berisiko tinggi ini. Oleh itu, keluarga Malaysia diseru untuk terus menjalankan tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab masyarakat dengan melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang virus dan juga virus COVID-19 ini, tahu bagaimana untuk bertindak sekiranya kita positif atau menjangka orang positif, kita dan juga mengamalkan penilaian risiko kendiri dalam memastikan dalam melakukan aktiviti kita seharianlah. Okey. Doktor, juga berkenaan tentang Home Civilian Order ataupun HSO, apakah pada ketika ini SOP yang terkini perlu diketahui berkenaan tentang mereka yang positif dan juga mereka yang dikategorikan sebagai kontak rapat? Jadi bagaimana Home Civilian Order ataupun HSO ini perlu dilakukan oleh kedua-dua kategori tersebut? Okey, untuk mereka yang telah didapati positif
COVID-19, mereka perlu memastikan bahawa mereka menjalani ujian isolasi di rumah selama 7 hari untuk mereka yang telah lengkap vaksinasi ataupun booster. Tetapi bagi mereka yang tidak lengkap vaksin atau ataupun tiada vaksin perlu melakukannya selama 10 hari. Pemantauan perlu dilakukan setiap hari melalui dengan menjawab di aplikasi MySejahtera, dia punya health assessment tools. Setiap hari perlu dilaksanakan, dan sekiranya gejala mereka bertambah teruk ataupun mempunyai gejala-gejala yang boleh membahayakan lagi, mereka hendaklah pergi segera ke CSC, Pusat Center COVID Assessment Center yang berdekatan untuk memastikan kesihatan mereka dipantau, dan juga sebagai masyarakat sekiranya mengetahui bahawa terdapat rakan handai, sanak saudara ataupun family kita dijangkiti COVID, hendaklah macam mengambil tahu tanya macam mana keadaan mereka setiap hari, bertanyakan. Itulah di mana tanggungjawab solidariti komuniti yang kita galakkan kepada semua masyarakat Malaysia lah. Doktor, kita semua sedia maklum pada 1 April baru ini pintu sebaran telah pun dibuka. Banyak sekali pergerakan keluar dan masuk, terutama kalau kita sampai saksikan di sempadan antara Malaysia dan juga Singapura. Lepas ni dah nak masuk Hari Raya, akan ada lebih banyak pergerakan selepas ini, kunjung-mengunjung dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh kongsikan mana agaknya antara hotspot untuk kita memastikan agar rakyat yang berada di kawasan tersebut lebih berhati-hati dalam sedang kita beraya, tapi dalam masa yang sama turut menjaga SOP. Okey, untuk mengatakan kawasan yang hotspot ni, mungkin itu saya tak boleh nak jawab sangat, tapi kepada semua masyarakat Malaysia sekiranya dalam menyambut perayaan, hendaklah kita mengetahui di mana kita menilai sendiri keadaan tersebut. Disebabkan itu kita perlu mengambil tahu tentang virus dan penyakit COVID ni dan macam mana cara perebakan. Kita nilai dahulu keadaan situasi tersebut dengan mengetahui di manakah tempat yang kita nak pergi itu, sekiranya adakah perlu untuk kita betul-betul keluar untuk pergi ke tempat tersebut, ataupun boleh dilakukan sendiri di rumah, seperti mungkin pembelian secara atas talian berbanding dengan pergi sendiri ke kedai. Dan sekiranya kita tahu tempat itu, kita tentukan jangka masa berapa lama kita hendak berada di tempat tersebut, dan juga adakah kita menilai sendiri adakah penjarakan dapat dilaksanakan sekiranya kita pergi ke tempat tersebut, dan memastikan bahawa mungkin pemakaian pelitup muka itu diteruskan untuk melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang ramai. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab kepada semua orang untuk melakukan penilaian risiko kendiri, dan sekiranya mereka mempunyai simptom adalah dinasihatkan untuk tidak mengunjungi tempat-tempat tersebut, kerana itu adalah tanggungjawab setiap individu di dalam keluarga Malaysia inilah. Okey, baik. Terima kasih diucapkan Doktor atas pesanan itu tadi. Sama-sama kita menjaga SOP dan juga memastikan agar perubahan dan juga transisi ke fasa endemik ini dapat dilalui secara bersama. Itu dari tadi kita bersama dengan sudah pastinya adalah Dr. Musal Nizan Mustalqah yang juga merupakan pakar perubatan kesihatan awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Doktor. Terima kasih.